Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni cikgu nak sambung lagi dua perkara lagi yang perlu kita ketahui tentang isu yang cikgu sebut tadi, iaitu pencairan dan pentitratan. Untuk kuliah yang kedua, tadi cikgu anggapkan sebagai kuliah pertama. Untuk kuliah yang kedua ni, cikgu akan terangkan berkenaan dengan pencairan. Jadi seperti yang cikgu sebut sebelum ni, pencairan ini juga merupakan satu kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Cuma di sini bezanya dengan kaedah timbangan. Kaedah timbangan, kita sediakan larutan piawai daripada bahan pepejal. Tetapi kaedah pencairan ni adalah sumber asalnya merupakan suatu larutan yang lebih pekat. Sebab tu kaedah penyediaan larutan piawai ini banyak digunakan untuk asid. Jadi seperti yang cikgu sebut sebelum ni, dalam nota yang sebelum ni, dua langkah yang perlu kita laksanakan untuk pencairan ni juga, iaitu berkaitan namanya kena ada pengiraan, dan yang keduanya diikuti dengan eksperimen. Jadi untuk pengiraan dan eksperimen bagi pencairan, kita kena rujuk kepada nota yang cikgu bagi sebelum ni dan cikgu tunjukkan sebelum ni, iaitu pada bahagian pencairan. Dalam periksa, kalau kita nak mudah faham untuk soalan-soalan yang menggunakan formula pencairan ni, biasanya kita nampak dalam soalan tu dinyatakan ditambah air ataupun ditulis perkataan dicairkan. Maknanya bila sebut dicairkan, tentulah bahan yang digunakan untuk pencairan mestilah menggunakan air. Takkan nak cairkan dengan bahan lain. Jadi di sini kita kena faham, kalau soalan tu menyatakan bahan tadi dicairkan, biasanya ianya akan menggunakan formula yang melibatkan pencairan. Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada eksperimen, kita pergi kepada teori dulu. Nak mengira, nak bincang eksperimen, kita kena faham teori. Dalam teori pencairan, kita dapati kalau sekiranya kita dibekalkan dengan suatu larutan asid, katakan, yang berkepekatan M1, kepekatan M1, dan isi padunya V1, dan apabila kita lakukan pencairan dengan cara kita tambah air, kita akan dapati isi padu larutan tadi akan meningkat. Asalnya levelnya di sini, sekarang levelnya di sini. Cikgu guna tabung uji sebagai bahan ataupun radas. Kalau guna kelalang dasar bulat, guna bika pun sebenarnya sama. Jadi di sini apabila kita tambah air, isi padu V2 berlaku perubahan, di mana isi padu ni akan bertambah. Baik. Jadi di sini kita kena faham bahawa kepekatan zarah yang ada dalam tabung uji sebelum kita campur air, kepekatan zarah yang ada dalam ni, zarah asid tadi, akan sama dengan kepekatan yang ada di dalam tabung uji yang selepas kita campur air. Cuma berbezanya isi padu sahaja yang berubah. Dan di sini kita kena faham kepekatan dengan isi padu ni, dari segi formula molnya, N sama dengan MV per 1000
Maknanya selepas kita sebelum kita campur air, bilangan mol zarah akan sama dengan bilangan mol zarah selepas kita campur air. Jadi bermakna kalau kita nak dapatkan formula yang diberi ini, kita boleh kaitkan macam ni. M1V1 per 1000 sama dengan M2V2 per 1000. Kenapa? Sebab bilangan mol N1 ataupun sebelum campur air dengan bilangan mol selepas dicampur air adalah sama. Jadi di sini bila kita matikan, kita akan dapat N1V1 sama dengan M2V2. Ataupun dengan kata lain, kepekatan zarah sebelum dicampur air darab dengan isi padu larutan tadi, mungkin asid di sini, akan sama dengan kepekatan larutan selepas dicampur air darab dengan isi padu larutan selepas dicampur air. Dengan kata lain, untuk pencairan di sini, formula yang kita guna ialah N1 darab V1 sebelum campur air sama dengan M2 darab V2 selepas kita campur air. Jadi itu yang pertama. Ini berkaitan dengan formula untuk pencairan. Sekarang cikgu pergi kepada langkah yang kedua ataupun perkara kedua yang perlu kita tahu, ialah tentang contoh pengiraan. Baik. Untuk contoh pengiraan ini, cikgu ambil satu soalan sebagai contoh untuk kita menguasai pengiraan ini. Okey. Soalannya adalah kita nak sediakan 500 cm padu. Ini soalan. Asid sulfurik 0.15 molar ataupun 0.15 mol per dm padu daripada larutan stok asid sulfurik, daripada larutan stok ataupun larutan yang dibekalkan yang berkepekatan berkepekatan 20 mol per dm padu. Baik. Jadi di sini dalam soalan ni, bila kita nak sediakan larutan sebanyak B isi padu 500 cm padu dengan kepekatan 0.15 mol per dm padu, nak sediakan larutan ni daripada ayat ni. Baik. Kita kena kenal pasti berapa isi padu larutan stok asid sulfurik yang perlu digunakan. Jadi untuk memudahkan pelajar-pelajar menjawab soalan ni, bagi cikgu, cuba lukis gambar rajah. Bila kita masuk dalam dewan peperiksaan, cuba lukis gambar rajah supaya kita lebih jelas di mana tempat kita nak kira. Yang ni sebelum campur air. Katalah ni radas 1. Sekarang ini berubah kepada radas yang kedua lah.